Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dimuliakan, tapi dulu sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan sebanyak sedikit apa yang dapat kita buat, kita amal, ya, di hujung-hujung usia kita, mudah-mudahan Allah menentukan kita di mana kita mendapat ampunan dari Allah dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, sedia maklum kita akan menghadapi bulan puasa. Kita nak bercakap bab puasa sikit, ya. Apa yang tersebut di sini sebagai ulangan kita, ya. Kita memang biasa puasa, ya. Tuan-tuan puasa 6, puasa hari Khamis, puasa Isnin dan puasa-puasa yang lain selain daripada puasa wajib, ya. Jadi kita dah biasa dah berpuasa ni kan. Tapi eloklah ilmu, ya. Ilmu ni penyuluh, ya, lampu. Penyuluh, ya, penyuluh amalan kita, ya. Jadi kalau kita beramal apa saja amalan kita, hendaklah kita pastikan ada ilmu, ya. Ada ilmu, ya, barulah katakan perjalanan kita itu, amalan kita itu terang, ya, sempurna, insya-Allah, ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, ya. Puasa kita bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dalam bulan Ramadan, ya. Dan puasa bagi nabi-nabi yang lain, ya, ada juga dikatakan puasa Nabi Daud umpama katakan sehari puasa, tak puasa berselang sehari kan. Dan ada juga disebutkan sebulan puasa, tak puasa, ya, dan seterusnya lah, ya. Ini masing-masing dengan syariat, ya. Jadi kita bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita puasa dalam bulan Ramadan 30 hari yang diwajibkan dalam setahun, ya. Baik, puasa ni dalam bahasa kita biasa kita sebut puasa lah. Jadi dalam bahasa Arab disebut asyam, saum, ya. Saum, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Jadi puasa ni pada makna, ya, makna lughat di bahasa dia, tuan-tuan, ya. Dia kata dalam kitab ni menahan diri daripada sesuatu dan diam daripada berkata-kata, ya. Menahan diri daripada sesuatu dan diam berkata-kata, ya, pada lughat, pada bahasa, ya. Dan pada istilahnya, tuan-tuan, ya, pada syarak kita, ya, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa mulai dari naik fajar shadiq hingga jatuh matahari beserta ada niat. Beserta ada niat. Innamal a'malu binniyat. Tetap amalan mesti ada niat, ya, baru diterima Allah, ya. Ya, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa mulai dari naik fajar. Kita ada dua fajar, satu fajar kazib, ya, sebelum fajar shadiq itu dipanggil satu fajar, ya, bermula daripada fajar kazib, ya. Kazib ni kazibun, yukazibun, kazib tak betul, ya. Jadi fajar kazib ni biasanya dia bila dah naikkan fajar kazib ni menunjukkan fajar shadiq akan tiba. Jadi kita bersedia nak semayang, ya, datang ke surau, ke masjid, contoh katakan, ya. Jadi itulah yang katakan, jadi kita ni daripada fajar yang kedua tu, yakni fajar shadiq, ya, hingga jatuh matahari, ya, beserta ada niat. Itu pada istilah puasa kita, ya.
Dalil perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran puasa ni tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Baqarah ayat 183. Wahai Tuhan, wahai orang yang beriman, ya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Semoga kamu bertakwa, ya. Jadi dia kata, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajib, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu. Artinya sebelum kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat Nabi dulu pun mereka berpuasa, tapi masing-masing dengan syariat dia rakyat. Buat kata tadilah macam Nabi Daud, dia berselang sehari, ya, dan contoh tekan, ya. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Takwa ni apa tuan-tuan, ya? Ittaqullah, ittaqullah, ya. Kita tiap minggu ittaqullah, ya, dalam khutbah. Taatlah kepada Allah dan tinggalkan segala apa yang dilarang. Itu saja kan, ittaqullah kan. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, ditegah oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa, ya. Hikmah yang diwajibkan puasa tuan-tuan. Hikmah, apa dia hikmah, ya? Dengan adanya puasa ni kita, dia kata dengan melakukan ibadah puasa, nafsu yang menjadi punca maksiat itu akan lemah dengan sendirinya. Puasa, ya, tak makan, tak minum, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa kan. Tak bercakap bohong. Kalau dia bohong, mengumpat, kosong. Luput pahala puasa tuan-tuan. Jangan, ya. Jadi dalam puasa ni, dalam hari puasa ni, sebagaimana kita tahu, mulut kena jaga, ya, lidah kena jaga. Orang kata, ya, jangan semudah. Orang kata sekendak hati mengata orang, bercakap bohong, mengumpat, membuka rahsia orang dan sebagainya. Kosong, luput pahala puasa tuan-tuan. Itu disebutkan dalam bab puasa ni, perkara-perkara yang meluputkan pahala puasa tuan-tuan. Puasa dapat, tapi dapat lapar dan dahaga saja. Ya tuan-tuan. Ya. Jadi di sini satu dia kata dengan adanya kita puasa, ya, jadi nafsu pun ada nafsu yang menjadi punca maksiat, nafsu kita yang seharian hendak itu macam-macam lah, ya. Yang biasa. Jadi dengan adanya kita puasa, oh aku tak buat, aku tak lakukan, aku tak nak lah. Sebab apa? Aku hari ini puasa. Jadi di situ maksudnya lemahlah dengan sendirinya nafsu yang biasanya yang dibuatnya, ya. Bahasa nafsu yang menjadi punca maksiat, ya. Kemudian puasa juga artinya menahan diri daripada makan dan minum yang tentu, kelaparan, kehausan, yang biasalah budak-budak kan. Oleh kerana itu lahirlah rasa insaf di hati tentang bagaimana orang miskin yang tidak bernasib baik dalam hidup. Ya, kita alhamdulillah Allah beri makan, beri harta, bagi itu, bagi ini, masya-Allah, ya. Ini orang yang kurang bernasib baik, jiran kita belakang, jiran kita depan, depan dan seterusnya tekan. Di mana kita tahu kawan-kawan jiran kita yang kurang bernasib baik, ya. Tengok macam mana, ya, kita yang hari makan itu, makan ini, pagi makan, tengah hari makan, malam makan. Yang kawan itu kesian tengok anak banyak, makan pun hidupnya pun orang kata nasib dia tak tahulah nak katakan. Jadi kita dengan adanya berpuasa tu, barulah kita rasakan, begini orang lapar, beginilah orang susah, tak makan dan sebagainya. Maka di situlah dia datang lahirnya rasa insaf di hati tentang bagaimana orang-orang miskin yang tidak bernasib baik dalam hidup mereka, ya. Itu yang banyak kita beri sedekah, beri sedekah, beri sumbangan, beri bantuan. Lagi apa tuan-tuan, dalam bulan puasa kan besar pahalanya tuan-tuan, ya, kepada mereka yang, ya, kepada mereka yang kurang yang tidak bernasib baik dalam hidupnya. Kemudian puasa juga tuan-tuan, dia kata menegah daripada melakukan sebarang kemungkaran lahir dan batin. Maka dengan sendirinya juga ia mendapat latihan, menjadi latihan diri supaya bersifat amanah. Ya, apa dia amanah? Tidak amanah ni perkara yang jangan dibuat.
Jangan dibuat. Kotak amanah pecah amanah. Ya khianat. Ya. Jadi di sini kita tak makan. Amanah kita jangan makan, batal puasa, tak minum, buat kata cakap bohong dan sebagainya tadilah ya. Ini amanah kan. Ini malah satu latihan kita dalam bulan puasa ni daripada perkara-perkara itu tersebut. Maka apabila kita lepas daripada bulan puasa besok, insya-Allah akan terus ya seperti mana kita dalam bulan puasa. Itu dia katakan satu daripadanya dapat melatih diri supaya bersifat amanah. Kemudian puasa juga memang dia kata puasa juga dia kata di situ timbulnya sifat sabar dan cekal hati untuk mengatasinya. Ya, satu bersifat amanah, satu cekal hati. Sabarlah, sabar kan. Ini biasa budak-budak lah, kanak-kanak kan. Baru nak masuk puasa kan. Pukul berapa mak? Pukul 3. Lambat lagi makan mak. Kamu tidur dulu. Tidur ya. Kamu bangun balik pukul berapa mak? Kata dia, pukul 5 lah. Lambat mak, lapar lah. Sabar. Contohlah kan ya. Begitulah ya. Di situlah dia kata timbulnya sifat sabar dan cekal hati untuk mengatasinya. Kemudian puasa sebenarnya menyihatkan badan dia kata. Kerana ia merehatkan ma'idah yang bekerja sepanjang tahun. Ini mesin dalam ni. Kilang dalam ni. Pagi, pukul 10. Apa dia? Tengah hari, petang, malam, mesin berjalan. Ya. Jadi bila kita rehatkan dia tuan-tuan, maka dia kata salah satu daripadanya kita merehatkan itu pun 12 jam je kan. Daripada terbit fajar sadiq tadi sampai jatuh matahari kan, 12 jam. Kalau malam balun je lah boleh kan. Jadi dalam 12 jam tu cukuplah katakan. Maka di situ kita merehatkan kilang kita ini berjalan. Maka di situlah dia kata sebenarnya menyehatkan badan kerana ia merehatkan ma'idah. Ma'idah ni makanan ya, yang bekerja di dalam ni ya. Jadi orang yang kita ni kalau yang puasa biar rajin puasa hari Khamis tuan-tuan, hari Isnin ya, tanyalah orang-orang macam ni selalunya sihat badan dia ya, sihat ya, sihat ya. Yang rajin puasa hari Isnin, hari Khamis dan puasa-puasa yang lain kan, badan sihat ya. Itu dia punya rahsia ya, rahsia hikmah kita berpuasa tuan-tuan. Ya, kalau di hospital katakan nak operate ke, nak ambil darah ke dan sebagainya, disuruh kita puasa dulu. Dia ambil puasa tu, dia ambil hak kita tu, dia ambil hak Islam tu ya. Satu daripada hikmah kita berpuasa ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan ya, niat puasa biasalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku puasa besok hari kerana menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Taala. Biasa kan kita Imam Syafi'i kena berniat pada malam ya, kita malam ya. Ada satu lagi kita tengok nanti dalam bab niat ni kita boleh berniat pada malam yang pertama tuan-tuan. Jangan lupa malam pertama tu malam pertama lah. Macam ni mungkin hari Rabu bulan Khamis tu, malam itu kita berniat sebulan mengikut mazhab Maliki. Ya, mengikut mazhab Maliki. Jadi Imam Syafi'i mengambil niat ini daripada Imam Maliki untuk pengikutnya, untuk kita. Kalau-kalaulah kita terlupa, kita tertidur, tak berniat di malam-malam seterusnya, dengan adanya kita berniat pada malam yang pertama tu, saja aku puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi kata dalam bab ini boleh kita harus dia hukumnya harus kita berniat pada malam pertama tu mengikut niat Imam mazhab Maliki ya. Jadi malam tu kita berniat. Mana tahu kan kita tak berniat, kita tertidur ke, terlupa ke, nanti dulu apa langsung tak berniat. Ya, contoh katakan ya. Itu pada malam pertama ya. Baik. Hari-hari yang diharamkan puasa tuan-tuan, seperti biasalah hari puasa raya, hari raya puasa, kemudian 10 Zulhijjah, raya haji tuan-tuan, kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah, iaitu hari tasyrik dipanggil tuan-tuan ya. Pada hari-hari inilah orang-orang haji melontar di Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah yang berada di Mina ya. Kemudian satu lagi tuan-tuan, hari-hari yang disebut sini yang diharamkan puasa, hari Syak. Hari Syak. Hari Syak yang ni pada 30 hari bulan Syakban.
30 hari bulan Syakban, kecualilah mereka yang berkebetulan hari itu adalah hari yang sudah menjadi kebiasaannya berpuasa sunat. Ya. Ya. Ni kita bila nak tengok bulan tuan, hari Syak kan. Besoknya tu satu. Hari ni 30. Jadi katakan hari 30 tu dia dah biasa dia puasa, katakan hari Khamis, hari Isnin, umpama katakan kena hari Khamis tu hari Syak ataupun hari Isnin tu hari Syak, dan dia berkebetulan dia memang dah hari Senin, Khamis tu hari dah biasa dia berpuasa tuan-tuan. Maka orang-orang macam ini katakan bila jatuh hari Syak tu pada hari-hari tersebut dia boleh teruskan puasa, kecuali kecualilah mereka yang berkebetulan hari itu adalah hari yang sudah menjadi kebiasaannya berpuasa sunat. Kalau tidak jangan. Nak puasa juga jangan. Kau tengokkan dalam bab ini dia dimasukkan dalam kategori hari-hari yang diharamkan puasa. Ya, itu dia. Hari puasa, hari haji, lagi apa tuan, hari tasyrik tadi tuan ya. Kemudian hari Syak tuan ya. Itu disebut dalam kitab ni tuan, hari-hari yang kita jangan berpuasa ya. Syarat-syarat wajib berpuasa orang Islam tuan-tuan, balik sampai umur, berakal ya, akal yang waras ya. Akal orang banyak akal tapi banyak apa yang tak waras ya. Ya, orang yang berkuasa mengerjakan puasa, ada orang yang berkuasa, ada yang tak berkuasa ya. Nanti kita tengok dia bab ya. Itu syarat wajib puasa. Kemudian syarat sah dia, menjadikan sah kita puasa. Sah. Diterima puasa kita oleh Allah. Satu orang Islam. Satu orang Islam. Orang kafir boleh puasa juga, tapi puasa dia lah. Orang Kristian ke, orang Hindu ke, agama-agama lain mereka pun berpuasa, tapi puasa dia biarlah, tak apalah. Tapi puasa dia tak sampai ke mana kan. Kita puasa yang dikatakan satu amalan kata perintah Allah yang akan diterima oleh Allah. Puasa kita jika sekiranya puasa kita cukup syarat dan rukunnya dan sah ya, diterima. Orang Islam yang keduanya suci daripada haid dan nifas bagi perempuan tuan-tuan ya. Kemudian yang ketiganya sah puasa dia kan dia tidak dilakukan, tidak berpuasanya maksudnya pada hari-hari yang diharamkan yang tadi ya. Kemudian yang keempat berniat tuan-tuan. Innamal a'malu binniat, tentang amalan kena ada niat tuan-tuan. Ya, innamal a'malu binniat, itu amalan kena ada niat ya. Jadi niat yang puasa wajib ni kita waktu malam lah kan. Kalau yang siang aja puasa sunat tu kita boleh berniat waktu siang. Contohkan kita bangun katakan dia tak makan, tak minum, dah tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, duduk dia berzikir, baca Quran dia tekan sampai pukul 10. Hari ni hari Khamis kata dia, ataupun hari Isnin aku nak puasa, lama tak puasa sunat ya. Jadi sebelum gelincir matahari boleh dia berniat ya. Teruskan ya, ini puasa sunat ya. Dengan syarat dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa sebelum gelincir matahari ya. Itu puasa sunat ya. Okey, rukun puasa tuan-tuan, rukun sembahyang ada tuan-tuan, rukun Islam ada, rukun iman ada, lagi apa tuan-tuan ya? Banyak rukun kan, rukun haji, rukun umrah dan sebagainya. Ini puasa pada rukun juga tuan-tuan. Ya, jadi kita tiap tahun berbuat puasa kena tahu rukun lah. Kalau sembahyang 13 rukun kan, rukun iman 6, Islam 5 ya. Puasa tak banyak rukunnya, 2 saja tuan-tuan. Ya, puasa 2 saja rukun dia. Ya, kita nak puasa ni tuan-tuan. Yang pertama dia kata tuan-tuan berniat pada malam hari bagi puasa-puasa yang wajib, sama ada puasa Ramadan atau puasa nazar, dia kata ya, puasa wajib lah. Jadi kita kena berniat, dia kata dia kena berniat pada malam hari ya, pada malam hari. Ya. Itu satu rukun dia ya. Rukunnya niatlah. Dan yang keduanya mesti menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq hingga jatuh matahari, yang pada istilah tadi ya yang kita sebut
makna puasa pada istilah tadi, maka itulah juga dimasukkan sebagai rukun yang kedua puasa, ya, menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq hingga jatuh matahari. Itu rukun yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua itu dah menahan diri dah daripada perkara yang membatalkan puasa. Ya. Dari terbit fajar shadiq hingga jatuh matahari. Dua rukun, ya tuan-tuan. Baik, ini ilmu tuan-tuan, ya, ilmu, ya. Elok kita tengok balik, ya. Saya bacakan sama-sama kita. Orang kata berkongsi ilmu dan berkongsi amal, ya. Kita ni sama-sama berkongsi ilmu dan berkongsi amal. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Perkara yang boleh membatalkan puasa, tuan-tuan, membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, muntah dengan sengaja. Saya baca jelas tuan-tuan, ya. Keluar darah haid, nifas bagi perempuan, jima' bersetubuh, mengeluarkan mani disebabkan gila, keluar agama, murtad, gila, batal, ya. Lagi apa tuan-tuan, ya? Bersalin atau keguguran, ya. Ada setengah kail mengatakan kalau bersalin keguguran ni dalam keadaan kering tapi mustahil, kan, tak batal puasa. Itu wallahu alam, ya. Itu satu kail, ya. Jadi biasanya orang kita melalui basahan lah, kan. Mabuk sepanjang hari, berbuka puasa sebelum yakin jatuh matahari, berbuka pukul 7, dia 6.55 dah, dia dah balun dah, dah minum dah. Dia yakin, dia tahu dia pukul 7 masuk. Waktu masuk tu masuk buka, tapi dia mula makan dah 6.55 contoh katakan, ya, batal puasa, ya. Ini sambungan dalil ganti puasa, ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 184. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau musafir, ya, maridan aw ala safarin, sakit atau musafir, maka dia kata hendaklah digantikan, mana boleh dia buka puasa, maka hendaklah digantikan dengan hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang tidak berdaya puasa, hendaklah membayar fidyah satu hari satu cupang, ya. Ya. Ini orang yang dikatakan orang sakit dengan orang musafir, ya. Ya. Iaitu memberi makan seorang miskin. Siapa yang mengerjakan sunnah, maka itu sangat baik baginya, dan sesungguhnya puasa kamu itu sangat baik bagi kamu kiranya kamu mengetahui. Itu makna ayat tadi, ya. Jadi di sini dia kata dari ayat 183-84 surah Al-Baqarah sudah jelas dan nyata bahawa setiap orang Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, kecuali golongan yang tertentu keuzurannya hendaklah digantikan dengan fidyah, ya, fidyah, ya. Ini ilmu berat, tuan-tuan, ya. Fidyah, apa fidyah, tuan, ya. Di sini ada dibagi jadual, tuan-tuan. Mana ada orang yang dibenarkan berbuka puasa tetapi kena qada. Satu lagi orang yang dibenarkan buka puasa tapi dia kena fidyah serta qada. Dan satu lagi orang yang dibenarkan tinggal puasa tetapi wajib fidyah sahaja. Ya, ada 3 kategori, ya. Jadi dalam kitab ni disebut, tuan-tuan, orang yang dibenarkan buka puasa tetapi kena qada. Kena qada, ya. Gantilah hutang. Mana dia orang sakit yang ada harapan sembuh. Sakit ada harapan sembuh, yalah. Sakit pening ke, sakit perut, ada harapan sembuh. Apa dia buka? Tapi qada. Tak payah fidyah, ya. Kemudian orang musafir yang harus pada syaram, jalan jauh menuntut ilmu, menjarah mak ayah ke, ada urusan kerja dan sebagainya lah, ya. Yang dikatakan harus pada syarak, boleh, ya. Boleh buka dan ganti, ya, ganti qada. Tak perlu fidyah, ya. Kemudian orang yang mengandung takut bahaya diri mereka.
orang mengandung perempuan ya. Begitu juga ibu yang mengandung takut bahaya diri dan anak kandungan sekali. Diri dan kandungan tadi. Jadi orang ini boleh buka dan qada saja ya. Baik, kategori yang kedua tuan-tuan, orang yang dibenarkan tinggal puasa tetapi wajib bayar fidyah serta qada. Dua-dua sekali. Ya, ini banyak melibatkan orang perempuan lah, pada orang perempuan ya. Perempuan dia mengandung. Dia kata perempuan yang mengandung. Pada perempuan mengandung dia boleh dia buka, tapi dia kena qada dan fidyah. Kemudian perempuan yang menyusukan anak, mereka takut kalau bahaya pada anak, ya, pada anak kandungnya, atau takut kekeringan susu, iaitu bagi ibu yang menyusukan anak. Ini kena qada dan kena fidyah ya. Perempuan yang mengandung, perempuan yang menyusukan anak, mereka takut bahaya pada anak kandungannya ataupun kekurangan susu ya, qada dan fidyah. Yang ketiga tuan-tuan, orang yang dibenarkan meninggalkan puasa tapi wajib fidyah saja, tak wajib qada. Fidyah saja. Ya. Yang pertama, orang tua yang tidak berdaya puasa. Orang tua ya, dia tak berdaya puasa. Orang tua lah ya, dia tak berdaya puasa. Ya. Ya. Kemudian orang sakit tak ada harapan sembuh. Orang sakit tidak ada harapan sembuh. Ya. Yang ketiga, orang yang sepanjang masa bekerja berat. Ini 3 orang ni tuan-tuan. Ya, orang tua yang tidak berdaya puasa satu, yang kedua orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya, tak ada harapan sembuh, dan yang ketiga orang yang sepanjang masa bekerja berat. 3 orang ni tak wajib qada, fidyah saja. Ya, fidyah saja. Ya. Itu yang dimaksudkan orang yang sakit ya, orang yang katakan macam mana nak menggantikan puasa, sama ada qada ataupun fidyah ya. Cara seorang mengadainya puasa dalam jadual mengenai orang yang boleh meninggalkan puasa seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Nyatalah bahawa agama Islam kita adalah suatu agama yang cukup bertimbang rasa, di mana seorang itu dapat melakukan ibadatnya kepada Tuhan menurut keupayaan yang dikurniakan. Orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sebab apa pun diberi keluangan dan kelapangan masa untuk ia mengadai puasa itu, asalkan jangan pula kelewatan itu hingga masuk kepada bulan Ramadan yang berikut. Itu yang kena fidyah kan? Ya, ini pasal melangkah Ramadan kan? Ya, andainya masih belum mengadainya lagi dan masuk bulan Ramadan yang berikut, ia dikenakan fidyah, iaitu sehari secupak beras beserta qadanya sekali. Ya. Ini berapa hari lagi ni tuan-tuan? Bagi orang yang meninggalkan puasa nun, puasa yang sudah dah berapa hari? 3 hari, 5 hari pun katakan. Ya, ini sebelum Ramadan ni, sebelum 23 bulan 3 ni, cepat qada. Selesaikan 5 hari. Jadi tak ada fidyah. Kalau kita selesaikan ini yang sebelum 23 bulan 3 ni, 5 hari yang hutang sana tu, maka tidak ada kenakan fidyah. Ya, qada cepat. Ya, hutang kan, contohlah tekan ya. Tapi kalau dia tak berkata ni sebelum ni sampai 23 ni dia tak selesaikan, maka melangkah Ramadan ni nanti nun depan nanti, maka dia kena bayar fidyah 1 hari 1 cupak, qada 5 hari. Yang bertambah fidyah saja. Yang pertama fidyah, melangkah 1 tahun, melangkah 1 Ramadan, bertambah 1, qada tetap dengan hari-hari dengan yang ditinggalkan. 5 hari 5 hari lah ya. Senang je ya. Jadi tu dia kata kalau ditinggalkan 5 hari, maka qadanya 5 hari ya. Tapi kalau dia melangkah 1 betul, 1 Ramadan, maka berasnya kena 5 cupak, 1 cupak 1 hari ya. Itu satu tahun. Kemudian melangkah 1 lagi tahun, maka tak bertambah 1 hari itu, maka 5 cupak tu jadi 10 cupak ya, 10 cupak, 2 cupak 1 hari ya. Begitulah seterusnya. Kalau 3 cupak 1 hari ya. Itu cara mengadainya kalau kita melangkah tahun ya, tidak diselesaikan hutang kita dalam tahun itu juga ya. Jadi itulah dia kata sini, begitulah seterusnya sekiranya
masih juga belum mengatur puasa, maka jumlahkanlah berapa tahun yang belum dijelaskan puasa yang ditinggalkan itu. Ya. Dan berapa pula yang patut dikenakan fidyah. Ya. Bagi seorang Islam yang mengakui menjunjung perintah Allah, maka janganlah lalai untuk mengatur puasa yang ditinggalkan. Lagi cepat kita qada, lagi besar faedahnya yang kita dapati dan ringan penanggungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hutang ya, hutang. Puasa ya. Baik tuan-tuan, kita tengok dalam puasa ni sunat puasa tuan-tuan. Apa kata sunat dia? Menambah. Diibaratkan kalau katakan semayang ke apa sajalah yang wajib, kita tambah dengan sunat tu. Makna sunat tu adalah mencantikkan amalan asas kita, amalan wajib tu. Ya, kalau katakan diibaratkan apa semayang lah umpama katakan kita beli sebuah rumah, katakan sebuah rumah yang kosong, pintu ada, lantai ada, tingkap ada, atap ada, bilik ada, lagi apa tuan-tuan ya. Maka kita tambah dengan bunga, tambah dengan kapit, tambah dengan lansir, kita tambah dengan lampu, tambah dengan bunga, cantik kan? Yang kita tambah ni itu dimaksudkan sunat-sunat. Sunat-sunat yang maknanya untuk mencantikkan apa ni yang rukun tadi. Kalau dalam semayang kan yang kita tambah tu dipanggil sunat hay'ah. Ya, sunat hay'ah kan. Ya, dalam sembahyang kan. Maka cantiklah apa namanya rumah kita. Maka begitu jugalah dengan puasa ni. Ya, puasa. Khususnya puasa aja tak kita tambah dengan sunat-sunat mencantikkan amalan puasa ni, maka setakat itu sajalah. Ya, tapi kalau kita tambah dengan perkara-perkara yang sunat mencantikkan puasa kita, maka puasa kita akan cantik, akan diterima oleh Allah SWT mudah-mudahan. Baik, sunat ialah sesuatu yang disukai oleh Allah. Andainya jika dilakukan seorang itu mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidaklah dikenakan apa-apa seksa. Ya, itu sunat. Ya, buat dapat pahala. Ya, tinggal tak pula kita rasa. Kalau makruh, ya ditinggal dapat pahala. Ya. Sunat lawannya makruh, wajib lawannya haram. Satu harus ya. Itu sunatnya. Apa sajalah, sunat sembahyang ke, sunat puasa ke, sunat apa orang kata haji ke dan sebagainya kan, daripada rukun. Maka kita rukun itu kita tambahkan, termasukkan perkara-perkara yang mencantikkan rukun kita ya. Untuk menambahkan lagi pahala puasa, maka hendaklah seorang itu melakukan sunat tersebut. Satu, makan sahur selepas daripada separuh malam. Makan sahur. Bila masanya? Lepas separuh malam. Aku tengok kamu malam tadi tak puasa, tak sahur, gelap aja tu. Aku puasa. Aku sahur secepat sikit, pukul 11 kata. Pukul 11 bukan sahur ya. Itu makan malam ya. Dia kata lepas separuh malam ya. Ya, makan sahur selepas daripada separuh malam. Sunatnya, tak sahur pun tak apa. Ya, tak bersahur pun puasa kita sah lah kan. Cuma dalam hadis yang disebutkan apa dia rahsia bersahur ni untuk memberi kekuatan kita. Sepanjang hari kita tak makan tak minum, dengan adanya kita baca sahur tu maka diberi maka mudah-mudahan tenaga kita akan bergerak dengan baik ya kan. Kita pun nak bergerak juga kan, nak bekerja dan sebagainya kan. Lebih baik jika makan sahur hampir terbit fajar, dia kata ya. Terbit fajar, tapi jaga sikit imsak ya. Berbuka dengan segera apabila masuk waktu. Buka hendaklah segera. Sunat tuan-tuan, jangan lambat-lambat kan. Berbuka dengan buah tamar. Berbuka dengan benda-benda yang manis atau sekurang-kurangnya dengan air. Mengangkat hadas sebelum terbit fajar sekiranya berhadas. Janganlah kita orang kata lepas fajar pula kan. Sembahyang tarawih 20 rakaat, membaca Quran, witir, kunut, ini semua sunat dalam puasa tuan-tuan ya. Membanyakkan sedekah ya. Doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau ramai, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna ya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cantik dia punya makna tuan-tuan.
Ya Allah, hamba telah berpuasa kerana Engkau, dengan Engkaulah hamba beriman, dan dengan rezeki Engkau pula hamba berbuka, dengan limpah kurnia Engkaulah wahai Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Ya, cantik dia punya makna tuan-tuan ya. Jangan tinggalkan doa dia insya-Allah. Ya, lagi apa ni tuan? Makruh tuan-tuan. Makruh ya. Makruh ialah perkara yang digalakkan meninggal. Ya. Meninggalkannya iaitu diberi pahala kepada orang yang meninggalkan. Makruh lawannya sunat tadi kan. Dan tidak pula diseksa kepada orang yang melakukannya. Perkara di bawah tersebut, ini beberapa perkara yang makruh. Tak banyak tuan-tuan ya. Satu, merasa makanan dengan lidah. Kita puasa, kita masak ya. Macam mana tukang masak yang banyak tekan untuk nak jamu orang ramai tu kan. Ya, bubur ke, gulai ke dan sebagainya kan, itu tukang masak tekan ya. Ya. Jadi merasa dengan lidah tu makruh. Jadi walau macam mana pun ada ulama mengatakan bagi tukang masak yang khas ya, dikecualikan. Makruh jelah kan. Gosok gigi setelah gelincir matahari tuan-tuan, bergurau senda dengan isteri tetapi jadi haram jika ia tidak dapat menahan nafsunya. Makruh tuan-tuan ya. Memamah sesuatu dengan tujuan untuk menghilangkan dahaga. Memamah sesuatu. Tapi tujuannya untuk menghilangkan dahaga. Makruh ya. Ini perkara yang meluputkan puasa, meluputkan pahala puasa tuan-tuan. Sebab luput pahala puasa. Bercakap sesuatu yang tidak benar, berdusta. Lidah kita kena jaga tuan-tuan ya. Lidah kita jangan orang kata kalau nak bercakap dan sebagainya, nak komen ke apa ke, orang kan fikir dulu, renung dulu. Kalau cakap aku ni tak menjadi orang dosa ke dan sebagainya umpamakan ya, bulan puasa kan. Jadi terutama dalam bab bercakap yang tidak benar, dusta, luput pahala puasa tuan-tuan. Kosong menyebut keburukan atau kebaikan orang lain atau dikatakan mengumpat ya, bukan sahaja luput pahala puasa tetapi ianya adalah berdosa besar bulan puasa tuan-tuan. Tutup kunci sikit lidah ya. Membuka rahsia orang samalah, jangan membuka rahsia orang mengumpat kan. Pada lain keadaan bukan sahaja menghilangkan pahala puasa tetapi menurut suatu hadis Nabi, jika seorang itu suka membuka rahsia orang, maka Allah akan membuka rahsianya di akhirat nanti. Kita lepas sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas itu apa? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kita minta keampunan, minta diampun dosa kita ya Allah. Padam. Daripada ditayangkan di sana besok kan. Dia katakan amalan kita di sana besok baik buruknya ditayangkan depan kita. Semua diperlihatkan dengan jelas. Ya Allah padamkanlah. Ya, kita minta ampun ya Allah ya segala apa-apa yang terlalu. Dia buat, dia semayang, dia baca astagfirullahalazim. Dalam waktu yang sama dia juga mengumpat orang, dia juga mengata orang, dia juga membuka rahsia orang. Contoh tekan, dia juga bercakap bohong dan sebagainya. Tapi dalam puasa, dalam bulan puasa, dia mengharapkan orang kata pahala dan sebagainya, tapi dia masih lagi mengekalkan lidah dia bercakap perkara-perkara tersebut, luput pahala puasa dia tuan-tuan. Ya, luput, kosong pahala puasa dia. Satu. Kemudian dia kata mana tadi ya? Melihat perempuan dengan syahwat, tetapi walau melihat perempuan dengan syahwat walaupun isterinya sendiri. Ya. Ya. Luput pahala puasa tuan ya. Perempuan ni orang muda-muda lah tuan-tuan ya. Orang muda-muda ya. Macam kita ni tak ada apa lagi dah tuan-tuan. Dah hujung-hujung tuan-tuan ya. Lagi apa nak bacakan tuan-tuan ya? Ya. Puasa sunat boleh niat ya. Ya, puasa sunat boleh berniat siang hari sebelum gelincir matahari dengan syarat belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Sebut tadi dah ya, puasa sunat ya. Sebelum gelincir matahari boleh dia berniat dengan syarat dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Orang yang berjunub atau perempuan yang sudah kering haid dan nifas pada malam hari boleh berpuasa. Pada siang hari
walaupun ia mengangkat hadas besarnya waktu matahari sudah naik. Ya, boleh. Tengok katakan dia dah kering dah, ataupun orang yang berjenabah katakan tapi ialah subuh kan ingatlah kan. Sebab baiknya pastikan sebelum subuh tu kita mandi dan kita bersihkan badan, kita dapat sembahyang kan subuh. Kalaulah katakan terlajak katakan waktu matahari dah naik katakan dia mengangkat hadas dan bulan puasa dia boleh teruskan puasa dia ya. Tu dia kata ya, orang berjunub atau perempuan yang sudah kering haid dan nifas pada malam hari boleh berpuasa pada siang harinya walaupun ia mengangkat hadas besarnya waktu matahari sudah naik ya, ini perempuan ya. Tidak batal puasa seorang itu jika ia menelan air liurnya yang tidak bercampur dengan sesuatu ya, tidak bercampur dengan sesuatu, boleh dia menelan air liur ya. Bersetubuh pada siang hari Ramadan adalah membatalkan puasa dan dikenakan denda berat kifarah. Ya. Ya. Yang pertama kena apa dah kifarah dia tuan-tuan? Memerdekakan seorang hamba. Kita tak ada hamba sekarang. Ada hamba sekarang? Tak ada kan? Ya. Ataupun dia kata berpuasa 2 bulan berturut-turut, 1 hari miss, U-turn balik. Jangan buat ya. Kemudian memberi makan 60 orang miskin. Alah bang, kata tak apa bang, 60 orang tu kita banyak duit bang. Kita banyak duit dalam bin, kata setakat 60 tak bersalah kata. Ya, jangan ya, ini hukum ya. Ya hukum. Sebab dia mengetahui ya. Menyuntik ubat ke dalam badan tidak membatalkan puasa ya. Menyuntik ya. Menyuntik ubat ke dalam badan tidak membatalkan puasa sebab tidak melalui rongga. Tidak melalui rongga. Ya. Bukankah yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga kan? Tapi kalau tidak melalui rongga, maknanya dia kata menyuntik ubat ke dalam badan tidak membatalkan puasa. Ini dia tadi tuan-tuan. Harus juga niat puasa Ramadan sekaligus untuk sebulan pada malam pertama. Ini mengikut mazhab Maliki. Ya, Imam Syafi'i dia mengambil amalan ini, niat ini yang niat Imam ada mazhab Maliki ini untuk kita. Kalau kita tertidur, terlajak, tak berniat dan sebagainya tuan-tuan ya. Pada malam yang pertama dia kata ya, harus juga niat puasa Ramadan sekaligus untuk sebulan pada malam pertama ya, mengikut mazhab Maliki. Sahaja aku puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku puasa sebulan Ramadan. Kerana sahaja aku puasa besok hari kan. Sahaja aku puasa besok hari bulan Ramadan. Ini sahaja aku puasa sebulan Ramadan. Mazhab Maliki tuan-tuan ya. Kerana Allah tahun ini, kerana Allah Ta'ala. Mana tahu kita tak tidur ke, tak bangun sahur, tak berniat, terlupa ke, nanti dulu dan sebagainya tu kan, langsung tak berniat pada malam tu kan. Jadi kita pasang kita ambil niat pada malam pertama tu mengikut mazhab Maliki ya, saja aku puasa besok, saja aku puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana tanda. Mudah-mudahan kalau kita terlupa, insya-Allah puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang mati sebelum qada puasanya, bolehlah waris-warisnya mengadainya menurut hari-hari yang ditinggalkan. Hari raya, 2 hari raya, meninggal kawan tu, pakcik tu ya. Meninggal 2 hari raya, tak ada dia nak qada. Sedangkan dia tinggal puasa 3 hari contoh katakan ya, maka waris dia bolehlah dia mengadainya ya. Seorang yang mati sebelum qada puasanya, bolehlah waris-warisnya mengadainya menurut hari-hari yang ditinggalkannya ya. Makruh bersugi kemudian daripada gelincir matahari tuan-tuan ya. Satu lagi tuan-tuan, ini penting tuan-tuan ya. Batal puasa jika termasuk air ke dalam rongga badan kerana mandi semata-mata untuk nak bersejuk. Dia berendam dalam kolam, puasa panas. Tujuannya
tujuannya nak bersejuk-sejuk, panas bulan puasa ya, berendam dalam kolam ataupun dia main air ya, tu bunga teratai tu. Ya, dia bermain air tu kan dalam bulan puasa tu kan. Dalam keadaan itu ada sotong sono bermain-main air, berendam dan sebagainya tu kan, termasuk air ke dalam rongga. Tujuannya apa tadi? Tujuannya dia nak bersejuk-sejuk. Tujuannya dia nak bersejuk-sejuk, batal puasa tuan. Ya, itu dalam bab ni tuan. Jadi dalam puasa jangan kita lebih-lebih sangat main-main air tuan dan sebagainya tuan ya. Ataupun dia kata air kali keempat ketika mengambil air sembahyang. Air keempat 3 kali itu sunat. Ya, pernah sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah dia mengambil air sembahyang sekali basuh dulu kan, air tak ada kan. Dan juga pernah sahabat melihat Rasulullah mengambil sembahyang basuhan 2 kali. Dan pernah juga dilihat yang 3 kali ini oleh siapa? Uthman bin Affan. Yang 3 kali ini, maka dalam hadis ini Imam Syafi'i mengambil untuk amalan kita sebagai pengikut Imam Syafi'i tuan-tuan 3 kali. Jadi 3 kali itu sunat. Air keempat tu makruh tuan-tuan. Kita mengambil sembahyang. Maka dalam bulan puasa tuan-tuan, sama-sama kita berhati-hati tuan-tuan, jangan kita orang kata membazir atau lebih-lebih air tuan-tuan dalam keadaan basuhan ni ya, sekali basuh 2 kali, basuh 3 kali, basuh 4 kali itu 4. Termasuk air yang keempat tu air makruh, termasuk ke dalam rongga, batal puasa tuan. Ya, itu dia kata. Ataupun air kali keempat ketika mengambil air sembahyang. Ya, itu kena jaga sikit tuan-tuan ya. Dalam bulan puasa jangan kita orang kata air ni jangan kita lebih-lebih. Satu dalam bab kita bersejuk-sejuk, berendam ke ataupun main air di bawah air daripada atas tadi tuan-tuan, tujuannya nak bersejuk-sejuk. Masuk air, termasuk air. Dia kata ya, batal puasa tuan-tuan. Ataupun air yang keempat ketika mengambil sembahyang tuan-tuan, ya, air itu makruh tuan, air makruh ya, maka termasuk air ke dalam rongga, batal puasa. Ya tuan-tuan ya. Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Itulah sebanyak sedikit tuan-tuan dapat kita berkongsi pagi ini tuan-tuan ya. Mana berkongsi ilmu dan berkongsi amal kita. Ramadan akan datang, sama-sama kita berpuasa tuan-tuan. Mudah-mudahan tak tahu lagi lah tahun depan kita berjumpa, ada ke lagi kita dapat bersama bulan Ramadan tuan-tuan ya. Kita dah berumur, orang tadi tak pilih tua muda tuan-tuan kan. Jadi kita berdoa lah, mudah-mudahan tahun ini dapat kita sempurnakan sebaik-baiknya dan kita mudah-mudahan panjang umur. Kita berjumpa tahun depan lagi bulan puasa tuan-tuan. Yang baik itu dari Allah SWT tuan-tuan, yang kurang tu lemah tu itulah daripada saya sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم